Halo tuan-puan, apa kabar semua? Semoga sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Dalam video kali ini saya akan berkongsikan tentang 8 tips temuduga untuk persoalan bolehkah jawab dalam BM Bahasa Malaysia sekiranya ditanya dalam bahasa Inggeris ataupun BI. Tuan-puan, sekiranya telah sampai ke peringkat temuduga, jangan sia-siakan peluang. Buatlah persediaan yang rapi, buat kajian dan tingkatkan keyakinan pada diri anda, tambah baik nilai-nilai pada diri anda dan rujuk video-video yang telah saya kongsikan dalam channel ini supaya anda memiliki satu tahap keyakinan yang sangat tinggi. Tuan-puan, dalam mana-mana temuduga, khasnya temuduga kerajaan, bahasa Malaysia sangat diutamakan dan bahasa Inggeris juga tidak kurang pentingnya, dan anda seharusnya menguasai kedua-dua bahasa ini dan buat persediaan. Baiklah tuan-puan, mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Baiklah tuan-puan, bersama dengan saya sekali lagi. Bagi yang belum mengenali saya Matthew Barin dan saya hanya akan berkongsikan tips dan juga membimbing anda bagaimana anda menghadapi temuduga yang anda akan hadiri. Saya bukannya mewakili mana-mana pihak berkuasa melantik, tapi saya hanya ingin berkongsikan pengalaman dan juga pengetahuan kepada anda semua supaya anda boleh buat persediaan sebelum anda menghadiri temuduga. Bagi yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi supaya anda dapat mengikuti semua video-video baharu yang akan saya muat naikkan. Dan bagi yang telah subscribe, terima kasih banyak. Saya berharap anda mendapat manfaat dan juga berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Tuan-puan, yang pertama, bahasa Inggeris adalah penting. Selain daripada bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu, bahasa Inggeris ini juga sangat penting dalam temuduga khasnya, dalam temuduga grade 29 ke atas ataupun yang bertaraf diploma. Tuan-puan, saya mendapat satu komen dalam satu page YouTube iaitu rujukan peperiksaan online perkhidmatan awam SPA ni, dan komen tersebut berbunyi, saya nak tanya, kalau interview SPA untuk grade 29 dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, boleh share pengalaman kawan-kawan. Dalam komen ni juga ada banyak yang memberi komen yang bernas juga ya. Jadi saya ingin merungkaikan perkara ini supaya boleh membimbing anda untuk bersedia dalam mana-mana temuduga kelak. Tuan-puan, seperti makluman semua, bahasa Inggeris ini adalah bahasa kedua selepas bahasa Malaysia ya. Dulu kita di sekolah kita memang ada subjek bahasa Inggeris, dan bahasa Inggeris ini merupakan bahasa perantara ya, untuk antara bangsa ya, perhubungan antara bangsa. Sekiranya kita berdepan dengan warga dari negara Eropah yang hadir ataupun melawat negara kita dan mereka hanya pandai berbahasa Inggeris dan kita pula hanya pandai berbahasa Malaysia, bagaimana kita nak berkomunikasi ya? Jadi kita perlu mengetahui, kita perlu memahami bahasa Inggeris ini. Sekurang-kurangnya kita tahu bagaimana kita nak menyatakan ayat-ayat ya, ataupun perkataan yang mudah ya. Simple English lah kita panggil, simple BI. Dalam bahasa Inggeris ini kita ada American English dan juga British English. Ya, yang lebih kurang sama, cuma ada accent dan juga ada perkataan-perkataan yang agak berlainan. Apa yang kita belajar dalam sekolah dulu adalah British English ya, bahasa Inggeris. Jadi tuan-puan harus boleh bercakap bahasa Inggeris kerana kita memang ada subjek bahasa Inggeris di sekolah-sekolah kan. Jadi tuan-puan perlu biasakan diri juga dalam bahasa Inggeris ini, khasnya untuk temuduga grade 29 ke atas. Anda seharusnya boleh bertutur dalam bahasa Inggeris ya, kalau tidak pun simple bahasa Inggeris pun okey. Yang kedua, bercakap dengan cermin. Tuan-puan, tips ini boleh membantu anda untuk menambah baik cara anda ataupun kemahiran anda bertutur dalam bahasa Inggeris. Itu contohnya sekiranya anda berus gigi pada waktu pagi dan anda memandang cermin, anda bolehlah bercakap, bertanya pada diri anda sendiri, hello Mr. Matthew, good morning, how are you today? Hello Mr. Hello sir, how are you today?
Berus gigi. Your teeth looks very nice. You have a wonderful tooth. You have a wonderful face. You have a wonderful eyes. You have a nice eyes, sir. So anda boleh bertutur dengan diri anda 3-4 ayat sehari, ya. Bila anda sedang mencuci pakaian, semasa anda sedang memandu, bercakap, ya. Tengok cermin, tapi masa anda memandu tu fokuslah di jalan raya. Tuan-puan boleh bercakap dengan cermin, ya. Bila anda bangun pagi, sebelum anda mandi petang, semasa anda mandi, anda boleh menyanyi dalam bilik air, ya. Nyanyi bahasa Inggeris lah, supaya anda biasakan diri anda bercakap. Anggapkan yang dalam cermin tu adalah pelanggan anda, dan anda cuba tanyakan soalan. Tuan-puan boleh bercakap dengan diri anda sendiri dalam cermin tu. Anda tanya soalan kepada orang yang dalam cermin, dan anda cuba jawab juga, ya. Simple English. Yang ketiga, latihan dengan audio pendek. Sekarang tuan-puan kita ada WhatsApp, ya, audio recording. Kita boleh rekod percakapan kita dan kita dengar. Kita baca ayat-ayat, ya, cari dalam Google ke, dalam buku ke, anda cuba rekod. Lepas tu sekiranya anda berhubung dengan rakan-rakan, anda boleh send a voice note. Anda rekod suara anda rekod diri anda bercakap, gunakan audio dan anda send. Lebihkan daripada anda menggunakan SMS. Lebihkan kepada audio. Biarlah, lepas tu anda boleh dengar sendiri. Dan rakan anda, ya, rakan-rakan yang anda biasa dengan dia pun anda boleh send kepada dia. Biarlah anda berlatih bercakap dalam bahasa Inggeris. Tuan-puan boleh bercakap dan anda rekod. Video recorder yang ada dalam smartphone anda rekod, lepas tu anda dengar, ya, dan anda perbaiki, anda rekod lagi dan anda dengar, rekod, perbaiki. Tuan-puan juga boleh dengar audio pendek yang ada dalam Google dan sebagainya. Anda dengar dan anda ikut, ya. Anda ikut mana-mana, cuba rekodkan apa yang anda nak cakapkan tu. Rekod dengar dan anda ikut juga perbualan audio, ataupun audio recording ya pihak yang lain lah. Yang keempat, berlakon seperti pelakon ataupun selebriti. Tuan-puan, anda boleh menggunakan mana-mana selebriti American ataupun British. Contohnya, saya ambil satu pelakon yang saya minati lah. Contohnya Arnold Schwarzenegger. Ingat dalam movie Terminator, dia kata I will be back. Ataupun mungkin Wayne The Rock Johnson, The Rock. Mungkin anda boleh juga ikut tagline ataupun percakapan daripada mana-mana pelakon. Contohnya The Rock ni kan, dia kata if you smell what The Rock is cooking. Anda boleh bercakap seperti mana-mana pelakon yang anda ingat, yang anda minati, ya. Anda boleh baca ungkapan ayat pelakon tersebut dan anda ulang, ya, supaya anda biasakan diri bercakap. Yang kelima, hantar mesej rakaman suara ataupun audio recording. Sekarang ni kita kan ada WhatsApp, ya, kita ada Telegram, kita ada banyak lagi cara-cara kita menghantar mesej yang menggunakan audio. Mungkin anda rekod percakapan anda ataupun anda send a voice note to your friends. Selain daripada anda menggunakan text messaging, anda boleh bercakap gunakan voice note. Bila anda gunakan voice note, anda boleh dengar voice note anda dah semakin confident dan anda semakin fasih. Anda mula call bercakap dalam bahasa Inggeris supaya anda biasa. Yang keenam, nyanyi dan baca bahasa Inggeris. Tuan-puan, anda selain daripada anda menyanyi lagu-lagu bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia ni, anda boleh baca ataupun menyanyi dalam bahasa Inggeris. Carilah lagu-lagu bahasa Inggeris dan anda boleh biasakan diri anda menyanyi dalam bahasa Inggeris. Not here. Tuan-puan boleh menyanyi lagu-lagu bahasa Inggeris, anda boleh baca buku-buku bahasa Inggeris, ya, selain daripada anda menyanyi lagu-lagu bahasa Malaysia ataupun lagu-lagu Melayu. Anda cuba nyanyi lagu-lagu bahasa Inggeris yang simple, ya, dan anda baca lirik, anda cuba hafal lirik, ya, sambil anda menyanyi. Ini boleh menambah
meningkatkan kefasihan anda dalam bahasa Inggeris. Yang ketujuh, aktifkan diri anda dengan persatuan, klub ataupun komuniti. Tuan-puan, dalam aspek keaktifan anda ini, anda perlu terlibat dalam persatuan. Bila anda terlibat dengan persatuan, komunikasi anda akan bertambah baik. Kalau anda nak lebih advance lagi, anda boleh terlibat dalam grup Toastmasters. Toastmasters ni mereka akan bercakap, mereka akan buat public speaking, belajar bagaimana menyampaikan ceramah ataupun ucapan. Sekiranya anda terlibat dengan persatuan ataupun klub, anda juga akan biasakan diri berkomunikasi dengan ramai orang, mungkin dari pelbagai latar belakang, dari golongan profesional, dari pelbagai bangsa dan sebagainya. Yang ke-8, jawab dalam bahasa Inggeris. Tuan-puan, tips yang ke-8 ini yang sangat penting. Sekiranya anda ditanya dalam bahasa Inggeris, jawab dalam bahasa Inggeris. Jangan jawab dalam bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu. Kerana bila panel bertanya dalam bahasa Inggeris, panel tersebut ingin menguji tahap kefasihan anda dalam bahasa Inggeris. Jadi anda perlu menjawab dalam bahasa Inggeris juga. Janganlah kata, tuan, minta maaf, saya kurang fasih bercakap dalam bahasa Inggeris, boleh saya cakap dalam bahasa Melayu? Jadi sekiranya anda diminta bercakap dalam bahasa Inggeris, anda perlu bercakap dalam bahasa Inggeris. Itulah sebabnya anda perlu buat latihan simulasi. Anda perlu amalkan nilai-nilai yang saya telah kongsikan ini tadi, yang ada 7 tips ini, bagaimana cara anda meningkatkan mutu perbualan ataupun percakapan anda dalam bahasa Inggeris. Kita tak perlulah bercakap seperti orang Amerika, seperti orang Inggeris, orang UK dan sebagainya. Anda boleh bercakap simple English, anda boleh belajar tentang grammar yang ada dalam bahasa Inggeris seperti mana yang telah kita belajar di sekolah menengah dan juga sekolah rendah dulu. Kita memang ada bahasa Inggeris. Kita ada 11 tahun kita belajar bahasa Inggeris di sekolah. Jadi sudah pastinya kita boleh bercakap sekurang-kurangnya 60%, 70%, paling teruk pun 50%. Jadi sekiranya anda ditanya dalam bahasa Inggeris, jawablah dalam bahasa Inggeris. Bersedia, khasnya jawatan-jawatan yang bertaraf diploma ke atas. Walaupun jawatan bergrade SPM, contohnya agensi-agensi yang terlibat dengan orang asing, seperti Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Immigration, Polis dan sebagainya, anda juga perlu bercakap sedikit bahasa Inggeris lah. Kita memang sudah mahir dalam bahasa Malaysia. Dalam BM kita sangat mahir, jadi kita perlu belajar bahasa kedua, bahasa ketiga. Kalau kita boleh bercakap bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, lepas tu kita boleh juga cakap bahasa Mandarin, itu memang terbaik. Baiklah tuan-puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian ini. Saya telah kongsikan 8 tips menghadapi situasi sekiranya anda berhadapan dengan persoalan seperti yang telah dikongsikan oleh rakan kita. Dan yang paling penting, jangan jawab bahasa lain. Kalau anda ditanya dalam bahasa Inggeris, jawablah bahasa Inggeris. Tambah baik tahap kefasihan anda dalam bahasa Inggeris. Tuan-puan, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi supaya anda dapat mengikuti semua video-video baharu yang akan saya muat naikkan dalam channel ini. Bagi yang telah subscribe, terima kasih banyak. Semoga anda mendapat manfaat daripada semua perkongsian yang telah saya buat. Subscribe itu adalah percuma sahaja dan tuan-puan boleh subscribe, like, komen dan share video ini kepada semua rakan-rakan di luar sana. Semoga anda semua sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya.